Okey, jom kita buka majlis kita pada petang ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana petang ni kita masih lagi diberi ruang, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berkumpul dalam majlis ilmu yang insya-Allah mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan dipayungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kerahmatannya insya-Allah. Okey. Gambar alhamdulillah clear, suara clear alhamdulillah. Okey, dan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Dan hari ini insya-Allah kita akan bincang dua huruf lah. Huruf nun dengan huruf waw. Ada dua huruf yang sepatutnya yang ini kita bincang hari Jumaat lepas. Okey. Semalam sepatut kita dah masuk yang lain tapi qadarullah lah. Okey. Rezeki kita untuk berbincang huruf nun dengan huruf waw pada hari ini insya-Allah. Itu pun saya agak takut tadi, ingatkan tak dia putus, dia tak nak masuk balik, tapi alhamdulillah dalam masa 5 minit, dalam masa 10 minit dia masuk balik line ni. Okey. Exhausted kot bulan puasa. Okey. Tanpa melengahkan masa, mari kita bincang. Kita tengok huruf nun dulu. Kita tengok huruf nun dahulu. Huruf nun ni tuan-tuan, huruf yang keluar daripada tarful lisan. Tarful lisan, hujung lidah. Okay, kita akan bincang huruf nun ni adalah huruf yang keluar daripada hujung lidah. Dia kena di mana? Dia kena di lelangit. Okey. Dekat dengan gusi atas. Okey, dia kena dengan langit, dekat dengan gusi atas. Maknanya antara hujung lidah dengan gusi itu ada sedikit lagi ruang lah. Okey, dia tidak menempel di gusi tapi dia sedikit di lelangit. Okey. Sekali lagi jelas gambar saya, suara saya jelas Okey, ini makhraj huruf nun. Dan dia guna hujung lidah diletakkan dengan langit atas. An. Okey. Dan ada satu lagi huruf yang berada di langit atas ni, kita dah bincang daripada awal-awal lagi, iaitu huruf ra. Wa nun yudanihi wa ra adkhala. Okey, nun depan, ra lagi dalam lah. Kalau tengok daripada sudut, ada satu sudut lain lagi, dia tengok kedudukan lidah tu. Okey. Yang hari ni huruf nun hujung lidah diletakkan di gusi. Pangkal lidah berada dalam keadaan terletak. Sebab huruf nun adalah huruf yang bersifat dengan sifat yang nipis. Okey, dan satu lagi tolong saya untuk klik button share untuk kita berkongsi dengan sahabat kita di luar sana tentang kewujudan kita pada petang ni lah. Okey. Seterusnya kita cepat-cepatlah. Okay, kita tengok kepada sifat yang ada pada huruf nun. Okey, berapa sifat yang ada pada huruf nun ni? Okey. Huruf nun ada 5 sifat semuanya. Ada 5 sifat, iaitu sifat yang utama sekali kita kena tahu dia adalah istifal, pangkal lidah terletak. Okey, bila sebut istifal, pangkal lidah kita terletak. Okey, dan yang kedua dia bersifat dengan sifat tawassut. Tawassut ni maksudnya pertemuan, dalam buku biasa disebut suara antara tertahan dengan terlepas, ataupun kalau kita tengok kepada asalnya adalah pertemuan huruf nun dengan hujung lidah dengan langit dalam keadaan yang tidak kuat. An. Okey, dia bukan an. Tak, kita tidak kuatkan hujung lidah bertemu dengan langit, tak. Tapi kita letak an menyebabkan ada lagi suara yang mampu untuk keluar. Okey. Itu maksud tawassut. Dan kita tak boleh baca an-am, tak boleh. An-am kerana adanya sifat tawassut ni lah. Okey, dibaca nipis, lepas tu dia ada sifat tawassut. An-amta. Okey. Seterusnya ianya bersifat dengan al-jahru.
Okey, al-jahru ni maksud dia apa? Jahru ni maksud dia tidak berangin lah. Okey. Seterusnya huruf nun ni juga adalah sifat yang bersifat dengan infitah. Pangkal lidah dah terletak, hujung lidah juga terletak. Na. Okey, na. Okey, hujung lidah, pangkal lidah dan hujung lidah dia terletak. Okey, huruf yang menghasilkan huruf yang nipis lah. Okey, seterusnya sifat idlaq. Idlaq ni pula iaitu sifat yang tidak bersifat dengan kuat ataupun lemah. Tapi dia just nak bagi tahu huruf ni susah untuk keluar daripada huruf ni senang keluar daripada makhrajnya. An, na, nan. Okey, ni sifat-sifat yang ada pada huruf nun. Dan banyak-banyak ni sifat al-jahru saya simpulkan terus, tak nak tunjuk slide dah sebab kita nak cepat. Okey, kerana dah tergendala tadi. Al-jahru merupakan satu-satunya sifat yang kuat berada pada huruf nun. Yang lain semua bersifat dengan sifat yang lemah. An, na, nan. Okey, ni sifat-sifat yang ada pada huruf nun. Istifal, tawassut, jahar, infitah dengan idlaq. Okey, ni ada 5 sifat bagi huruf nun. Okey, jom kita tengok praktikal sebutan bagi huruf nun pula. Okey, huruf nun bagi atas na, an. Hujung lidah mesti duduk di langit. Na. Okey, masa kita nak sebut. Na. Huruf nun, huruf yang nipis, maka kena buka mulut satu jari lah. Na. Okey, ni tips untuk kita sebut baris dengan baik. Okey, yang kedua, nun bagi bawah. Ni. Na, ni. Na buka ni sengih. Na, ni. Na, buka. Okey, satu jari. Ni kena sengih. Kena buka lagi tak bila sengih? Tak perlu buka. Bahkan kalau kita buka salah pula. Okey, seterusnya. Nun bagi depan. Nu kena muncul. Na, ni, nu, nan. Okey, dia sukun. Na, ni, nu, nan. Okey. Na, buka mulut. Na, ni sengih. Nu kena muncul. Na, ni, nu, nan. Okey. Itu bagi huruf nun lah. Disebut dalam keadaan yang nipis. Okey. Sambil-sambil kalau ada persoalan boleh ditanya terus. Okey, kita akan masuk kepada perbincangan yang berikutnya. Cuma kesalahan bagi huruf nun yang biasa dibuat oleh pembaca Al-Quranul Karim adalah dibaca an-amta, contohnya huruf nun dia mati terus. Sedangkan huruf nun ni tak boleh mati terus sebab dia ada sifat tawassut ataupun sifat bainiyah. Kena baca an'amta. Okey, dia kena ada spring sedikit lah. Okey, itu bagi huruf nun. Dan saya juga selalu sebut buka. Okey, huruf nun ataupun huruf mana-mana pun huruf yang nipis, bila kita buka, jangan kita baca na, tak. Na, relax sahaja. Okey, na, relax. Nan. Okey. Kalau ada persoalan boleh terus ditanya, insya-Allah. Okey. Kita masuk kepada huruf waw. Cuma huruf waw ni tuan-tuan ada 2. Kita tahu huruf waw ni ada 2. Pertama adalah wawul mad. Okey, waw yang fungsinya untuk memanjangkan. Contohnya di kalimah yaqulu, qala yaqulu. Waw tu untuk kita panjangkan sebutan. Okey, yaqulu. Kita akan tengok satu lagi waw yang selain daripada huruf mad. Okey, waw selain daripada huruf mad yang mana makhrajnya adalah syafatain. Wa, muncul dan kita tarik. Wa. Yang satu lagi makhrajnya adalah makhraj yang muqaddar. Okey, berada dalam rongga mulut yang kita telah bincang pada hari itu. Okey, kita bincang pada hari yang pertama lagi. Okey. Dan hari ini insya-Allah kita akan bincang waw selain daripada wawul mad lah. Okey, itu sebagai mukaddimah bagi huruf waw. Jangan tertukar.
Okey, wawul mad fungsi yang panjang, makhrajnya adalah dalam mulut, dalam ruang kosong. Okey, antara halkum dengan mulut ni. Tu bagi makhraj huruf waw, wawul mad. Okey, adapun wawul mutaharrik ataupun waw selain daripada wawul mad, okey, maka makhrajnya adalah syafatain, syafah, bibir. Makhraj syafatain, dua bibir. Okey, maknanya bibir atas dengan bibir bawah dia berfungsi sekali lah untuk menyebut huruf waw. Okey. Okey, kita tengok makhraj bagi huruf waw. Okey, makhraj bagi huruf waw, syafatain. Dia sama, huruf ba, huruf mim sama, cuma ba bibir atas dengan bibir bawah dia tutup. Asal buka ab, tutup. Ba tutup, asal buka. Mim, ma tutup, buka. Okey. Wa pula wa muncung dan kita tarik. Wa, jangan baca wa. Jangan baca walladhi, tak boleh, kita nak walladhi. Okey. Seterusnya, makhraj bagi huruf waw adalah syafatain. Kita dah tahu syafatain. Banyak kali kita ulang. Okay, syafatain maksudnya dua bibir. Bibir atas, bibir bawah. Dan cara nak sebutnya adalah kita kena muncung. Muncung dan tarik. Jangan baca wa. Okay, tak boleh. Kena beza. Wa dengan wa. Wa tak boleh, kena wa. Okay, itu bagi huruf waw. Makhraj huruf waw. Okay, kita nak tengok sifat yang ada pada huruf waw pula. Okey. Huruf waw, sifat bagi huruf waw. Dua bibir. Syafatain maksud dua bibir. Waw bukan mat. Ada waw mat, waw bukan mat. Okey. Ianya keluar daripada syafatain, bibir mulut. Nak sebut wa mau, wa mau'izatun, wa mau, kena muncung. Kena sampai ke makhraj huruf waw dahulu. Barulah kita dikira selesai ataupun sempurna untuk sebut huruf waw. Wa, muncung dan tarik. Wa. Okey, kita tengok sifat utama bagi huruf waw adalah istifal. Maknanya pangkal lidah terletak. Awwa, pangkal lidah terletak. Dan dia bersifat dengan infitah, hujung lidah juga mendatar. Okay. Hujung lidah mendatar. Awwa, hujung lidah mendatar. Okay. Seterusnya, dia bersifat dengan rakhawah. Ada suara yang mengalir. Okay, dia suara mengalir. Seterusnya dia bersifat dengan jahar. Maknanya tidak ada angin. Okey. Dan lin bersifat dengan lembut. Wa adalah huruf yang lembut. Seterusnya ianya bersifat dengan ismat. Okey. Ismat ni just nak bagi tahu kita bahawa huruf ni susah keluar daripada makhrajnya. Maknanya ada 6 sifat. Istifal, infitah, rakhawah, jahar, dan ismat dan lin. Ya, ada 6 sifat semuanya yang mewakili bagi huruf waw. Dan yang penting sekali adalah cara kita sebut huruf waw. Okay, jangan baca walladzina, tak boleh. Okay, huruf waw kita tahu, kita dapat simpul bahawa huruf waw ni adalah huruf yang nipis. Walla, walladzina, awwa, muncung dan tarik. Okay, ni sifat-sifat yang ada pada huruf waw. Okay, seterusnya kita nak tengok pula secara ringkas. Secara ringkas, kita nak sebut pula huruf waw ni bagaimana. Okay, yang pertama sekali kalau kita sebut wa, salah. Ataupun wa, salah juga. Kita nak
wa, wa, wa. Barulah bunyi baris tu dia jadi bunyi yang baik, yang sempurna. Wa. Satu jari boleh buka. Bagi atas semua huruf kita buka satu jari. Wa. Okey, wa muncung dan kita tarik. Cuma jangan wa, tak boleh lah, sikit je. Wa. Okey, bagi bawah wi. Wi'a, wi'a, wi semua. Dan kita muncung dan kita tarik lah. Wi'a. Wi kena tarik, kena sengih lah. Dan huruf ain bagi atas buka. Wi'a. Okay, seterusnya waw bagi bawah, yang bagi depan wu. Jangan tak boleh. Okey. Barulah kita muncung untuk sebut huruf waw. Contohnya kalau dia berada dalam tengah kalimah wa mau, kena muncung lah. Wa mau, wa mau'izatu, wa mau'izatu. Okey. Tu bagi huruf waw. Dan kalau dia sukun au, awwala, awwala kafirin bih, awwala muncung untuk kita sebut huruf waw. Okey. Setakat tu ada persoalan yang nak ditanya, tapi hurufnya tidak tergolong dalam huruf yang susah dan kita selalu sebut sama. Okey. Saya minta maaf 2 hari dah kita tak bersiaran. Okay, ada gangguan internet sedikit dan saya juga berada di Bacok hari tu 2 hari. Hari ni berada di Kuala Kerai baliklah. Okey. Yang pentingnya nak sebut huruf waw kena muncung dulu. Wa. Kenapa muncung? Kerana kita pergi ke rumah dia dulu. Kita pergi ke rumah ataupun ke makhraj huruf. Okey? Tak ada persoalan. InsyaAllah esok kita sambung lagi sampai khatam alif bata insyaAllah sebenarnya dengan Ramadan ni. Okey, kalau tidak ada apa-apa insyaAllah kita berhenti di sini dulu. Okay, kita jumpa lagi esok insyaAllah dalam pukul 2:30 petang insyaAllah untuk sama-sama kita bincangkan lagi baki huruf daripada huruf hijaiyah. Mudah-mudahan ianya mampu memberi manfaat kepada kita semua. Aku qauli hadza. Waqaf nun macam mana bunyi ustaz? An. Contohnya hun. Ataupun kalau dia bertasydid hun. Kenapa dia boleh bergerak lagi tu? Sebab dia bersifat dengan tawassut. Okay, hun kerana tawassut. Dia kalau dia bersabdu bagi apa bagi atas. Qawwa. Dia ada. Qawwamina. Qaum. Kalau dia sukun. Qaum. Kalau bertasydid qawwa. Dia an-nabru pun dia ada kita kena jelas juga. An-nabru ada yang maksudnya tekan suara, ada maksudnya yang kita gunakan istilah untuk sebut satu persatu. Okey, qawwa. Okey, dan an-nabru ni dia datang bukan dia tolak sifat lain tak. Kullun ala hidah bahasanya. Dia datang dalam keadaan yang asal. Cuma tambah sedikit sama ada tekanan ataupun tambah sikit berkaitan dengan kita menjelaskan sebutan kalimah.
Okey. Kita tak boleh nak guna alasan jika ada an-nabru dia boleh baca dengan cara yang lain ataupun cara yang lebih keras ke tak. Tak boleh. Dia tetap dalam keadaan asal dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saniah. Okay, kita jumpa esok insya-Allah. Fa ma kana khairan fa huwa min indillah wa ma kana syarran wa dha'fan fa huwa min qillati ilmi wa dha'fi nafsi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.